Okey, so kita masih sambung lagi taburan normal. So sebelum ini kita belajarlah macam mana nak tapak kepalang kalian kalau dia ikut normal piawai, dan ataupun kalau dia sudah bagi kepalang kalian, kita nak tahu skor dia berapa. So bila dia dalam normal piawai, kita kata itu ialah skor Z. So kalau kita sekarang ialah normal piawai, kita punya ialah dalam skor Z, singkatan min dia kosong, variance. Simbol belakang ni ialah variance lah. Tapi kalau variance satu, maksudnya sisi yang piawai juga satu lah. Okay. So hari ini apa yang kita akan belajar ialah dalam keadaan sebenar, kebanyakan masa kita punya taburan normal ini bukan dalam bentuk piawai. Contohnya cikgu kata, jisim pelajar SMK Sri Manjung. Bila kita kata berat ke jisim seseorang, mana mungkin kita punya min ialah kosong, kan? So sebenarnya jarang berlaku normal piawai itu. Normal piawai itu biasanya digunakan untuk kita nak cari nilai saja sebenarnya. Kamu akan tengok dalam kehidupan harian kita punya min tak akan berlaku dia kosong. So dengan ini kita akan belajar satu rumus. Z ini ialah skor Z lah. Ini tujuannya supaya nanti kita boleh tekan kalkulator ataupun sifir. So apabila dia bukan dalam bentuk piawai, dia diwakilkan dengan X. So kalau cikgu bagi satu nilai, macam contoh sebelum ni kan, cikgu kata kepalang kalian Z lebih besar daripada 0.41 contohnya. Dengan ini awak terus pakai kalkulator aja. Tapi sekarang, mungkin sekarang cikgu bukan bagi kamu normal piawai. So cikgu punya skor ialah X, yang dia lebih besar daripada 0.41 contohnya. So bila dia bukan normal piawai, kita tak boleh terus tekan kalkulator 0.41 seperti yang kita buat semalam lah. So apa yang kita tapak itu, skor X itu kita kena ubah kepada skor Z sebelum nak tekan kalkulator, ataupun ataupun selepas kita dapat jawapan, kita kena buat sesuatu. Baru kita boleh dapat nilai yang dikehendaki. So di situ skor X dalam taburan normal perlu tukar kepada skor Z sebelum mencari kepalang kalian. Pakai formula ini saja. So kita punya soalan ada masanya ialah kita tapak skor X, kita kena tukar kepada skor Z. Ada masanya ialah kita ada skor Z, kita kena ubah kepada skor X. So kamu kena tengok sekarang ialah kamu nak tukar kepada normal piawai ke, kalau ataupun kamu nak tukar balik. Dia ada dua arah pun ada. So kalau kamu tengok ini yang kita buat minggu lepas punya. Dia tak nak turun kejap. Kamu tengok sekarang kalau dia dalam skor Z, maksudnya normal piawai lebih daripada 0.41. Ini kita sudah belajar sebelum, sebab skor Z normal piawai. Macam mana nak buat soalan ini? Kamu 3 orang aja. 3 on mic lah, kecuali sekeliling kamu bising. 3 orang aja kalau tak silap saya. Yalah, kamu 3 orang aja. On mic lah. Tak faham lah, teacher. Apa dia? Ini yang semalam punya. Bila cikgu bagi Z, cari kepalang kalian bila Z lebih daripada 0.41, semalam macam mana kamu buat? Ingat lagi tak? Kita pakai saja kalkulator. Kita tukar kepada mod ST. Kita tukar kepada mod ST. Lepas tu kita ambil distribution. Kalau lebih besar, kita pakai P ke kita pakai R? Pakai R. Kita pakai R. So masukkan nombor aja. Jawapan, bagi saya 4 angka peti. 0.3409. 0.3
409. 09. Ya. So ini yang kita buat semalam. Bila soalan itu dalam normal piawai, cikgu bagi, carilah kepalang kalian. Kalau skor Z kamu melebihi sesuatu, apa jawapan dia? Apa yang kita belajar hari ini, benda ini dia berada dalam taburan normal, tapi bukan piawai. Okay, so waktu itu cikgu tak gunakan simbol Z, cikgu gunakan simbol X. Okay, dia dalam normal piawai. So bila dia, dia dalam taburan normal tapi bukan piawai. So maksudnya dia punya min bukan kosong, sisian piawai bukan satu. Boleh apa-apalah. Contoh contoh cikgu kata, okay, min dia ialah 0.2. Lepas tu dia punya sisihan variance ialah 4. Contoh So sekarang cikgu tanya, apakah kepalang kalian bila X kamu melebihi 0.41? So kalau kamu tengok untuk soalan ini, sebab dia bukan dalam normal piawai, saya tak boleh tekan kalkulator sebab kalkulator dia mesti normal piawai. So apa yang saya buat, saya perlu gunakan rumus yang cikgu senarai di atas tu. Rumus ini memang ada dalam exam maksudnya kamu tak hafal pun tak apa. So kamu perlu ubahkan, kita kena tambah satu langkah. Ubah ini kepada skor Z dulu. Macam mana ubah? Masukkan rumus sajalah. Rumus kata skor Z sama dengan X tolak min bahagi sisihan piawai. Berapa sisihan piawai kamu? Ini ialah variance. Ini ialah variance. So berapa sisihan piawai kamu? Kalau variance 4, halo. 2, okay? So sisihan piawai kamu 2 lah. Sebab kita kena punca kuasa 2 bagi 4. So dapat 2. So maksudnya, kalau cikgu sekarang bagi kamu taburan normal, kamu kena ubah kepada piawai punya dulu. Lepas itu, kita dapat nilai dulu. Kira dulu. 0.41 tolak 0.2 bagi 2. Berapa? Betul? Betul, teacher. Okay. So kamu kena ubah kepada skor Z dulu pakai formula yang cikgu senaraikan di atas itu. Okay. Formula itu untuk ubah skor lah. Lepas itu baru kamu boleh tekan kalkulator. So maksudnya awak akan tekan kalkulator 0.105. Dapatlah jawapan dia. Okay, 4 angka bererti. Apa? Kosong point 0.4582. Okay. So itu bezanya apa yang kita belajar hari ini dengan sebelum. Sebelum cikgu memang bagi soalan dalam bentuk normal piawai. So kita tak payah ubah apa-apa, kita sudah boleh tekan kalkulator ataupun kita sudah boleh baca sifil. Apa yang kita belajar hari ini, dia ialah taburan normal tapi dia tak piawai. Maksudnya min dia bukan kosong, sisihan piawai dia bukan satu. So dia bukan piawai. So bila dia bukan piawai, saya tak boleh macam tadi, terus tekan kalkulator dapat jawapan. Saya kena ubah dia kepada piawai dulu. Tujuan ada baris tengah-tengah ini sebab kita nak ubah dia kepada piawai dulu. Bila kita sudah ubah kepada piawai itu, bolehlah kita dapat jawapan dia. Boleh faham? Faham, teacher. Okay. So lepas tu, kita ada belajar satu lagi pula, cikgu bagi kepalang kalian kan. Contohnya cikgu kata, okay, kepalang kalian ini yang piawai punya, skor Z melebihi M sama dengan 0. Okay, bagi nombor senang baca dulu. 0.1977 contohnya.
So, soalan ini bukan tanya kepalang kalian. Dia bagi kepalang kalian. Maksudnya dia bagi luas kawasan berlorek. Maksudnya untuk jawab soalan ini kita kena pakai sifir lah. Kalkulator hanya boleh tolong semak jawapan aja. Kita kena pakai sifir. So, macam mana kita nak lorek kawasan tu? Sebelah kanan kecil. Sebelah kanan kecil. Lebih besar kita lorek di sebelah kanan dan kawasan lorek kita kecil. So ini bentuk dia. Okey, bentuk ini boleh terus baca dari sifir? Boleh. Boleh. Okey, kamu ada sifir pada kamu? Tak. Kita nak baca 0.1977 Okey, cari 0.1977. Ada teacher. Ada so tadi cikgu cari yang senang. Okey. So kalau terus jumpa dia senang sikit lah. Ambil aja 0.1977. Okey, ini dia. So kita ambil nombor ini, ambil nombor ini. Kalau tak pakai column minus tak payah. Apa jawapan kita? 0.85. 0.85. So kita dapat jawapan mana tadi? Okey. So kita dapatlah jawapan ini ialah 0.85 lah. Maksudnya M kita 0.85. So kalau kamu nak semak dengan siapa yang ada kalkulator hitam tu, kalkulator hitam tidak mampu bagi kita jawapan 0.85. Tapi dia boleh tolong kita semak. Maksudnya sekarang kamu cuba semak. Kalau ini lebih daripada 0.85, betul ke ini jawapan dia? So kalau ini kita pakai P ke pakai R? Pakai R. Soal cuba R 0.85. Boleh dapat tak 0.1977 ataupun satu nilai sangat hampir dengan dia? Dapat yang hampir. Dapat yang hampir lah. Okay. Biasanya tak akan dapat sebiji sebelah sama. Sebab bila kita gunakan taburan normal ni, sifir ni, memang dia sentiasa melibatkan penghampiran. Okay. So maksudnya kita pastilah jawapan ini betul. Ini yang kita belajar sebelum waktu itu cikgu bagi skor kita ataupun variable kita sememang sudah dalam piawai. Okay. Tapi dalam kehidupan sebenar ataupun dalam kebanyakan masa kita jarang boleh dapat normal piawai di mana min dia kosong, sisihan piawai dia satu. Kebanyakan masa kita hanya boleh dapat contohnya kita dapatlah mungkin dia normal, dia taburan normal tapi min dia, min dia katakan mungkin 20. Okey, contohnya min ialah berat. Berat SM. Berat 5 sains 2. So mungkin berat kamu 45 kot. 48 lah senang tulis. 48. Dan kamu punya variance contohnya 12. Ini keadaan sebenar kan? Mana mungkin cikgu kata berat kamu kosong cikgu. Burata kami kosong. Tak mungkin. Nanti ada negatif. Benda itu tak mungkin berlaku. So min kita biasanya jarang tak berlaku di kosong. So kalau sekarang cikgu tanya. Cari kepalang kalian. Kalau saya ambil pelajar daripada emas sains 2. Cari kepalang kalian di mana bukan cari kepalang kalian. Cikgu kata carilah kalau kepalang kalian pelajar itu melebihi 50 kg. Ialah bukan, cikgu tak boleh sebut berapa kg. Cari kepalang berapakah berat minimum pelajar itu supaya kepalang kaliannya ialah 0.4. Contohlah kalau sekarang pelajar 5 sains, berat pelajar 5 sains 2 ialah 48 kg. Min dia 48 kg, variance dia 12. Dan cikgu kata kepalang kalian ambil seorang pelajar daripada kelas itu, kepalang kalian berat dia melebihi M kg ialah 0.4. Cikgu nak tanya, apakah nilai M berkenaan? Sebenarnya
itulah berapa. Boleh ya? So, bila cikgu bagi, bukan Z, X. Bila bukan normal piawai, yang tulis sini bukan Z lah, yang tulis sini mesti X. Oi, kalau kali padang. Okay. So, yang tulis sini mesti X lah. Sebab dia belum piawai. So, apa yang perlu kamu buat ialah kita akan lukis walaupun dia belum piawai, dia belum piawai. Tapi kamu kena ingat yang kamu buat ini ialah dalam skor Z. Ialah dalam skor Z. Okey, lebih besar 0.4. Macam mana gambar dia? Sebelah kanan. Kecil. Kita lorek sebelah kanan, kawasan lorek di sebelah kanan, yang kawasan itu kecil. Kamu tak payah periksa, cikgu tadi 0.19 cikgu lukis begitu besar, 0.4 cikgu lukis lagi kecil. Itu tak penting. Janji kawasan lorek itu nampak kurang daripada separuh graf kita. Boleh ya? So sekarang kita tahu tempat ini ialah 0.4. Kepalang kalian dia ialah 0.4. So, macam mana kita nak buat? Kalau saya nak tahu apakah nilai ini? Tengok sifir. Saya akan tengok sifir lah. Saya akan cari mana letaknya 0.4. Sekejap. Hilang semua. Tentu dia lah. Okay, 0.4 kita cari 0.4. 0.4. Nampak tak? 0.4013. Kita jumpa 0.4013. Alamak. Ini ya. 0.4013. So maksudnya kita lebih 13 lah kan? So ada 13. Dia. Kita ambil 12. 12 paling dekat dengan 13 ialah 12. So nombor yang cikgu akan ambil nanti nombor ini, atas sini dan atas sini. So jawapan 0.353. 3 ke 1? 0.2 sorry 0.253. Cikgu atas garis saya. Sorry 0.253. 0.253. Okey. So kita tahu tempat ini ialah 0.253. Tapi kamu jangan lupa 0.253 ini ialah skor Z, bukan skor X. Faham Bukan bukan skor X. Yang N ini dia ialah skor X kita. Yang kita buat ini sebenarnya ialah Z. So untuk buat soalan ini apa yang kita perlu buat? Sekarang cikgu sudah tahu daripada sifir. Dia lari kejap. Nak buat. Sifir ni. Okay. So apa yang kita perlu buat ialah daripada sifir kita dapat nombor itu ialah 0.253, tapi itu ialah skor Z kita 0.253. Soalan nak bila dia dalam skor X. Soalan nak bila dia dalam skor X. So kita pakai formula tadi, kita pakai formula tadi iaitu ini. Kita pakai formula ini So kita akan buat kali ini cikgu tahulah Z kita ialah apa nombor tak ingat lah 0.253. Ini yang kita baca daripada sifir. Soalan nak X dia berapa? So kita nanti masuk ke dalam rumus kita lah. 0.253 sama dengan X yang kita nak cari tolak
Min kita tadi berapa? Min kita 4, 48, 12. 48, 12. 48, 12. So, min kita 48. Sisian piawai kita 3.46. So, kamu boleh bagi saya yang sudah pundakan ataupun kamu tulis saja punca kuasa 2, 12. Sebab untuk elakkan kita buat round off terlalu banyak. Boleh. Tapi kalau siapa nak bagi saya 3.1 lebih itu boleh. Sekurang-kurangnya 2 tempat perpuluhan Okay, okay, kita sambung lah. So, selesaikan aja lah. Nak gunakan shift calculate pun boleh. Nak buat manual pun boleh. Cikgu nak jawapan saja. Apa jawapan dia? Shift calculate pun boleh. Manual pun boleh ya. Okay, cikgu semak jawapan saja. Cikgu nak jawapan ke akhir saja. Berapa? Boleh dapat 48.88? Boleh. Boleh. Maksudnya apa? Soalan ini maksudnya tadi cikgu kata ini ialah berat pelajar 5 sin 2 kan? So, kepalang kalian kalau cikgu nak tangkap seorang kepalang kalian dia melebihi mkg itu ialah 0.4. So, berapa berat perkataan? 48.88. So contoh soalan mungkin kata kenapa kita nak ada peratus itu, mungkin cikgu kata okey, sekarang saya nak pilih 60%, okey 40% pelajar yang ringan sikit dalam kelas ini untuk masuk atau pertandingan apa. So cikgu kena tahu apakah garis panduan berat yang cikgu kena tengok. 48.88. So cikgu tahulah berapa orang saya akan ambil. Okay, so itu dia. Apa yang kita belajar hari ini ialah bila maklumat yang diberi itu bukan dalam taburan norma piawai, dia dalam taburan norma saja. So apa yang perlu kamu buat ialah kamu kena ubahkan dia kepada skor Z. Ada dua kemungkinan. Satu kemungkinan ialah yang pertama punya, di mana soalan ini ialah tanya apakah kepalang kalian. Okay, apakah kepalang kalian? So, kalau soalan tanya apakah kepalang kalian punya, di mana sebelum ini ialah awak terus pakai kalkulator aja. Kalkulator tekan. Maka bila dia dalam norma biasa punya, kamu kena ubah dia kepada skor Z dulu. Maksudnya kamu kena gunakan rumus. Okay? Kamu kena ada step 1, ubah kepada rumus. Okay? Okay, kamu ada langkah pertama. Okay. Kejap. Langkah pertama, kamu ubah kepada skor Z. So, bila kamu ubah kepada skor Z, lepas itu langkah kedua, baru boleh tekan kalkulator. Okay. Kalau dia sudah dalam norma piawai, maka kita terus tekan kalkulator. Itu kalau saya nak cari kepalang kalian bagi satu taburan norma. Okay, kumpulan kedua, okay, kumpulan kedua ialah cikgu sudah bagi kepalang kalian. Cikgu tanya apakah nilai ini? Apakah nilai ini? Kalau sebelum ini, waktu dia dalam norma piawai, kita kena lakar graf. Lepas tu baru fikirkan macam mana saya nak baca sifir saya. Maka untuk norma biasa, kita pun buat kerja yang sama. Kita akan lakarkan graf. Lepas tu fikirkan macam mana saya nak dapat nombor itu. Hanya kamu kena ingatlah, nombor itu bukan jawapan kita. Kita kena buat lagi ubah dia kepada skor S. Maksudnya kita ada langkah 1, dapat nilai dulu. Dapat nilai daripada sifir. Okay. Lepas tu kita ada langkah 2 ini, iaitu kita ubah kepada skor X. Boleh? Aku ulang balik ya. Okay. Dia macam ini. Kejap.
Okay, ni. Sekarang kita ada dua bahagian. Satu ialah soalan dalam norma piawai. Ini yang kita belajar sebelum. Tapi macam dia kata sebenarnya keadaan sebenar jarang berlaku. Biasanya kita akan dapat norma biasa saja. Taburan norma, bukan piawai punya. Okay, sebagai contoh, sebagai contoh untuk norma ini, cikgu bagi dia ialah katakan ini 20, ini 9. Contoh, Okay, untuk norma piawai memang tak payah cakap lah. Ini pasti. Okay, norma piawai pasti dia mesti 01. Ini pasti. Ini contoh, maksudnya lain soalan cikgu boleh ubah. Okay, so soalan untuk taburan norma secaraannya ada dua jenis. Yang sejenis ialah cikgu kata cari kepalang kalian. Cikgu kata cari kepalang kalian. Okey. Kalau soalan itu ialah cari kepalang kalian, untuk norma piawai, kita senang aja. Kita satu step saja. Terus gunakan kalkulator. Tapi kalau dia ialah taburan norma yang biasa, bukan piawai punya, kita ada dua langkah. Okay? Sebelum kita nak pakai kalkulator, kita kena ubah ke skor Z dulu. Itu maksudnya. Okey, cikgu ambil satu contoh baru. Okey, kepalang kalian Z kurang daripada 1.2. Okey. So, kalau ini ialah norma piawai, kita terus pakai kalkulator saja. So, gunakan P ke gunakan A? Guna P. Gunakan P sebab kali ini lebih kecil. So, jawapan dia? Jawapan dia? .8849. Okey. Tapi kalau sekarang soalan saya ialah satu taburan norma. Okey, contohnya cikgu tanya, carilah apakah kepalang kalian bila skor dia kurang daripada katakan 22. So, kita tak boleh terus pakai kalkulator lah. So, kita kena buat langkah pertama. Kita kena lakukan langkah pertama, iaitu kita kena ubah dia kepada skor Z. So, kita akan gunakan rumus yang dipekarkan dalam senarai rumus ini. Okay. So, cara kita ubah X kepada Z lebih kecil, simbol ikut ajalah. So, kita buat ajalah. So, inilah 22. Min kita, ikut contoh, min kita berapa? 20. 20. Okey, sisihan piawai kita berapa? Punca kuasa 9. Punca kuasa 29 lah kalau putus kamu boleh terus tulis 3. Okey, ataupun nak tulis punca kuasa 29 pun boleh, tak ada masalah Okey, so kita kena kira dulu berapa nilai ni? .66666 betul? Betul. So kalau kamu penghampiran, kamu boleh bagi jawapan dalam pecahan tak apa supaya tak lakukan penghampiran. Selepas tu barulah kita boleh tekan kalkulator. So tekan kalkulator dapat jawapan. Sekarang baru tekan kalkulator. So kita dapat jawapan 0.7475. Boleh nampak bezanya kalau dia norma piawai dengan norma biasa. Kalau norma biasa, kita kena tambah satu langkah. Ubah kepada skor Z baru tekan kalkulator. Okey. Okey, cikgu.
Sekarang kita pergi kepada contoh yang satu lagi ialah pengsan tengok dia. Okey, graf baru lah. Okay. So sekarang kita tengok satu lagi ialah kalau mana pergi? Sorry. Okay. Kita akan pergi kalau cikgu sudah bagi kepalang kalian ya. Okay. Okay. So sekali lagi ada dua tempat ya. Satu ialah normal biasa iaitu 01 lah ya. Normal biasa, normal piawai. Satu lagi ialah normal yang bukan piawai punya. Okay, apa-apalah. Contohnya cikgu bagi sini 15. Cikgu bagi sini 25. Sesuka hati saya je lah. Okay, soalan akan bagi, kamu jangan payah risau lah. Okay, so ini contoh ini contoh. Ini memang pasti berlaku sebab piawai itu syarat dia. Okay, so sekarang grup kedua ialah cikgu bagi kepalang kalian. Cikgu tanya apakah nilai berkenaan. Okay, so contohnya cikgu bagi cari kepalang kalian. Boleh cikgu bagi range pula. Okay, sama je. Okay, katakan cikgu bagi negatif 0.4 Z 1.5. Okay. Sorry, cikgu bagi kepalang kalian. Sorry, soalan saya salah. Cikgu bagi kepalang kalian. Kalau ini ialah tekan kalkulator contoh tadi ya. Sorry. Okay. Kalau cikgu kata kepalang kalian Z kurang daripada K sama dengan 0.12. So kalau soalan jenis ini, satu lagi ialah cikgu tanya ini. Sama dengan 0.12. Beza satu ialah normal piawai, satu ialah normal yang bukan piawai. So kalau normal piawai punya, kerja kita ialah kita akan lakar grafkan. Kemudian daripada lakar graf itu kita baca sifir. Terus dapat jawapan. Okay? Kalau bukan normal piawai, kita akan buat kerja yang sama juga. Okay, kita lakar graf dan teknik kita lakar graf serupa macam apa yang kita buat di waktu piawai. Okay? Hanya bezanya dia ada tambahan satu langkah ialah selepas tapak bacaan tu, bacaan yang kita tapak itu, yang kita tapak daripada sifir, kita kena ubah kepada skor X semula. Boleh? Itu beza antara mereka. Kalau piawai ambil graf, baca, tapak apa, itu jawapan dia. Tapi kalau piawai biasa yang bukan piawai biasa, normal biasa yang bukan piawai punya, selepas kita dapat jawapan daripada sifir, kita kena tambah satu langkah iaitu ubah kepada X. Okay, kita pergi kepada soalan ini. So macam mana bentuk graf dia? Sebelah kiri kecil. Sebelah kiri kemudian lolek dia kecil. So maksudnya nanti kita tahu jawapan kita nanti kena bubur negatif. Boleh? Okay. So inilah tempat 0.12. So cikgu terus baca nombor ini dalam sifir ke ataupun macam mana? Baca lepas tu jadikan negatif. Ya, sebab kita akan pantau pada pasiwai. Bila kita pantau pada pasiwai, dia dalam keadaan macam ini kan, sama macam sifir. So betul lah macam kawan kamu kata, kita baca 0.12 dalam sifir, tapi jawapan kena kubur negatif. Okay, sifir alamat 0.12. Kejap. Alamat saya lupa enter. Siapa yang ada kertas baca boleh tak? Cikgu nak jawapan saja. Sebab cikgu tak boleh insert semua tulisan lari. 0.12. Siapa yang ada kertas itu tolong. 0.1210. Kita akan nampak satu nombor 0.210 di tempat 1.1 atas ini 7.
Ada lepas tu kita kena tolak 10 lah kan? Ada 10. Ada. Ada 10. Di mana atas itu ialah 5. So jawapan kita 1.175. 1.175. Okay? Nak semak jawapan boleh kamu ambil ini saja. Lebih kecil maksudnya kita pakai P. Okay? Boleh semak kalkulator dengan tekan ini. Kalau boleh dapat 0.12 maksudnya apa yang awak buat adalah betul lah. Okay, okay. So kalau sekarang cikgu bagi piawai biasa, yang piawai biasa, saya salah cakap. Normal biasa, yang bukan piawai punya. So langkah pertama kita serupa. Maksudnya cikgu pun akan buat lepek kecil, kawasan lorek dia kecil. Ini jawapan, ini tempat dia. Ini 0.12. Saya baca sifir. Saya akan dapat jawapan ini negatif 0.1. Sebab nombor sama kan. So cikgu dapat ini negatif 1.175. Hanya beza kali ini bukan jawapan kita. Ini bukan jawapan kita. Kita kena ubah kepada skor X semula. Ikut formula kita, Z sama dengan X tolak min bagi sisian piawai. So kita main masuklah. Z kita tahu, negatif 1.175. X kita, X yang kita nak cari. Min kita berapa? 15. Ikut contoh. 15. Variance kita berapa? 5. So nanti awak selesaikan, dapatlah nilai X. Boleh faham? Okay. So itu bezanya kalau dia bukan piawai dengan dia ialah piawai. Okay ya? Okay, kita tengok balik contoh kita, latihan kita. Sorry. Okay, so kita tengok latihan hari ini. Mana pergi sudah? Okay, ini. Okay, kamu baca soalan kejap. Cikgu padam benda-benda yang tak ada guna. Tak nak bagi padam. Okay, sudah. Okay, boleh bagi padam. Okay, kita tengok latihan 8.2.2. Kali ini bukan piawai punya. Tidak nak bagi cikgu pilih. Grafitas terturun sikit. Kejap. Mana cursor saya? Graf cikgu turun sikit. Okey, kita tengok soalan pertama dalam kita punya modul latihan 8.2.2. Raja menunjukkan satu graf taburan normal. So kalau kamu nampak di situ cikgu tak tulis piawai, cikgu kata taburan normal. Bagi berat sekumpulan pelajar dari SMK Durian Kuning dengan variance dia 6. Min tahu tak? Tak tahu. Kalau kamu tengok balik, soalan ini sebenarnya sudah bagi awak min. Ya, tempat ini. Sebab gambar raja yang dia lukis kepada kita ini bukan taburan normal piawai, ialah taburan normal biasa. So sebenarnya inilah min kamu, inilah variance kamu. So nanti sisian piawai kamu berapa? Berapa sisian piawai kamu? 4. Lepas tu dia kata kawasan pelorek ini ialah 0.42669. Dia tanya apakah nilai K. So soalan saya, ini soalan tanya kepalang kalian ke? Ini soalan
tanya nilai MMKK tu. Tanya nilai. Soalan tanya nilai. Kalau soalan tanya nilai, kalau ingat balik, kita daripada graf dapat skor Z kena ubah kepada skor X. Ada 2 step. So, kita kena faham, sekarang kalau gambar raja macam ini, maksudnya, ini dalam piawai ya. Yang dia bagi kita bukan dalam piawai. Yang kalau dalam piawai, kawasan lorek dia sama. 0.4269. Okey, kalau piawai tempat ini kosong, tempat ini lagi kita nak baca. Okey, cikgu wakillah dengan apa-apa, contohnya cikgu wakilkan dengan M. Boleh ya? So, sekarang kalau saya nak baca nilai M ini, macam nak baca? Adakah cikgu terus baca 0.4269 dalam kalkulator, dalam sifir? Tak, kena tolak. Cikgu kena tolak. Apa tolak apa? 0.5 tolak 0.4269. 0.5 kena tolak dia. Cikgu tapak kawasan ini. Boleh? Bila saya tapak kawasan ini, saya baca sifir, saya tapak ini. Tapi kamu jangan lupa, ini ialah skor Z. Nanti saya kena ubah kepada skor X untuk dapat bacaan ini. Boleh ya? Kamu cuba. Sebab masa saya tak cukup lah. Okey, kita pergi kepada soalan 2. Raja menunjukkan graf taburan normal piawai. Okey, ini ialah soalan pertama ini, piawai ya. Kalau piawai senanglah. Cikgu kata kawasan ini ialah 0.1765. Cikgu suruh kamu baca nilai ini. Ada masalah? Tak ada. Sorry. Cikgu bukan suruh awak baca ni. Cikgu tanya apakah, soalan ni tricky sikit. Cikgu bagi kawasan berlorek 0.1765. Cikgu tanya kepalang kalian. Maksudnya cikgu bukan tanya X. Cikgu bukan tanya K. Cikgu tanya kepalang kalian. Kepalang kalian, mana tempat dia? Kamu kena lukis gambar tu. Daripada negatif K pasti di sini sebab gambar raja sudah bagi, sampai K. Okey. Ini soalan uji kamu faham tak ciri-ciri graf taburan normal. Dia nak tahu kawasan berlorek. Dia tanya kepalang kalian. Maksudnya, bukan nak baca nilai K. Dia nak tahu saja kawasan berlorek ini berapa. Dia nak kepalang kalian. Maksudnya dia nak kawasan berlorek. Kawasan berlorek ini berapa? Gunakan pengetahuan kamu tentang graf ini. 0.1765. 0.1765 tu darat 2. Darat 2. Lepas tu 1 tolak hasil dia. Ya. Okey, sebab bila ini 0.175, sini pun mesti 0.1765 sebab dia K, negatif K. Simetri kan? So kalau kamu tahu di dua-dua hujung itu ialah 0.1765, so itulah kawan kamu darat 2, lepas tu 1 tolak sebab total kena 1. So soalan A ini dia uji separuh aja, dia tak suruh you baca. Okey? Bila soalan B, kamu tengok, dia sudah ubah kepada taburan normal, bukan piawai. Di mana min kamu 35, sisihan piawai kamu, dia bagi sisihan piawai, maksudnya awak nanti tak payah punca kuasa 2 sudah, sebab dia memang bagi sisihan piawai. Kalau soalan 1 tadi, dia bagi variance, so kita kena punca kuasa 2 lah. Betul, tadi variance. Tadi variance, kita perlu punca kuasa 2. Yang ini sisihan piawai, maksudnya ambil teruslah. Okay? Dia tanya, apakah nilai K? Maksudnya, kita akan baca nombor ini juga. Sekarang baru kita nak baca K ini. Macam nak baca Guna 0.1765 tapi positif. Okay. Kita gunakan 0.1765 lepas tu. Okay, sekarang masalahnya dia kata di mana nilai Z ni ialah K. So dia ambil ini. So maksudnya awak ambil 0.1765, awak dapat nilai K. Bukan nilai negatif dia, nilai positif dia. So lepas dapat ini, inilah skor Z. Kamu kena gunakan rumus, masukkan maklumat ini untuk dapat skor X.
Kamu cuba, Okey. Soalan 3 cikgu tak terangkan, kamu cuba buat sendiri. 3 tak 4 kamu cuba buat sendiri. Okey, cikgu bagi kamu tengok format SPN dalam kertas 2 punya. Okey, biasanya dia akan macam ni. Soalan 1 dia mungkin tanya binomial. Dia sukalah. 1 dalam binomial, 1 normal. Tapi tak wajib Ada juga sekali dia tanya dua-dua normal. Tapi kebanyakan masa yang cikgu nampak, soalan 1 ialah binomial, soalan 2 ialah normal, ataupun ada masanya dia terbalik. Soalan 1 normal, maksud saya soalan A normal, soalan 2 binomial Macam untuk soalan ini, A dia binomial ingat balik cerita binomial kamu. Okay, B, soalan normal. Macam mana saya tahu dia ialah normal? Soalan memang sebut. Kita sangat senang tahu itu ialah soalan taburan normal sebab dia mesti ada ayat ini. Dia mengikut taburan normal. Okay, kalau kamu tengok setiap kali exam dia mesti cakap dia mengikut taburan normal. Soalan 3 dia mesti ada punya. Mana aja? Cikgu ni bertabur secara normal. So tak payah risau untuk soalan taburan normal atau tak tahu ialah dia. Sebab soalan akan bagi tips yang sangat jelas. Mengikut taburan normal. Bertabur secara normal. Yang kita perlu risau ialah binomial. Bukan tiap-tiap kali soalan binomial dia sebut. Kalau kamu tengok soalan 1A ini ialah soalan binomial. Tapi cikgu tak ada perkataan binomial di dalam tu. Boleh Okey, B. So ini bukan piawai. Sebab min dia 172, sisian piawai dia 8. So dia bukan piawai So soalan pertama. Apa yang ditanya oleh saya? Cari kepalang kalian. Kalau tinggi seseorang dipilih itu di antara 60 hingga 172. So maksudnya macam ini. Ini bukan piawai. So X. Okay, tahu macam mana buat? 1 tolak P tolak R. Ya, tapi sekarang tak boleh terus buat ini sebab dia bukan normal piawai. Memang last itu bila kita nak pakai kalkulator kita akan buat 1 tolak P tolak R. Tapi masalahnya ada satu step lagi. Sebab ini bukan normal piawai, ini normal biasa. Kalau kita kena ubah kepada normal piawai dulu. Macam mana? Pakai formula, tukar dia kepada Z. Boleh? Tukar dia kepada Z dulu lah. Maksudnya di sini ialah di sini ialah 160 tolak min bahagi sisihan piawai. Sini pun samalah. 172 tolak min bahagi sisihan piawai. Dapat nilai itu baru tekan kalkulator. Nilai ini tekan di sini, nilai ini tekan di sini. Boleh? Ingat bila soalan melibatkan taburan normal yang biasa, kita tak boleh macam sebelum ni, satu step terus pergi kepada jawapan. Kita sama ada tukar kepada skor Z, lepas tu tekan kalkulator, ataupun kita baca daripada sifir, lepas tu kita kena tukar kepada skor X. Either one, mesti lakukan kerja itu. Okey? Soalan B2. Alamak, sudah contek. Boleh baca ke? Diberi bahawa tinggi 80% lelaki dewasa melebihi KCM. So, apa maksudnya 80%? 80% berapa kepalang kalian dia? 80% berapa kepalang kalian dia? 45. Sorry? 45 teacher. Ya. Okay. So 80% kamu sendiri tukar je lah. Ini 80%. Ataupun ini ialah 45 lah. Ataupun kamu nak bagi saya 0.8 pun boleh. Sesuka hati kamu. So sekarang kamu tahu kepalang kalian dia ialah 0.8 ataupun 45 pun boleh Okay. Dia kata tinggi lelaki dewasa itu melebihi KCM. Melebihi KCM. Dan tinggi ini dia tak ikut piawai. So dia ialah X.
Itu sebenarnya maksudnya. Okay. Kepalang kalian S melebihi K sama dengan 0.8. Apakah nilai K? So macam nak buat? Buat graf. Mula kita buat benda ini, kita fikirlah apa nak baca daripada sifil, dapat jawapan. Jawapan itu kena ubah kepada skor S. Boleh? Boleh, teacher. Boleh, Okay, so cikgu akan sampai sini, kita sudah lewat sikit. So latihan hari ini ialah latihan 8.2.2 dan gabungan ini latihan 8.3. Okay, kamu dengar sini ya. Besok, sebenarnya sudah cuti, kita sudah mula cuti. Okay, besok sebelah pagi cikgu akan bagi jawapan latihan 8.2.2 kepada kamu. Okay, petang nanti pukul 2 saya akan on saya punya link sekejap untuk siapa dapat jawapan salah dan nak tanya. Okay, kalau kamu tidak ada masalah, maka tak payah masuk link tersebut. Faham maksud saya? Macam kita buat tutorial lah. Kalau kamu faham, tak payah masuk. Kalau kamu tak faham ataupun kamu punya jawapan tak sama dengan jawapan cikgu, kamu nak tanya, besok kamu